Okey, kita sekarang dalam modul pertama, panduan video fast track to e-com dropshipping Malaysia Edition. Jadi untuk modul pertama ini, saya akan ajar anda iaitu cara bagaimana saya sendiri mencari produk-produk yang hot dan berpotensi untuk kedai e-com dropshipping saya. Jadi tanpa kita lengahkan masa, kita terus kepada modul ini. Okey, untuk dalam modul kali ini, apa yang saya akan kongsikan adalah apakah kriteria-kriteria dan ciri-ciri produk yang berpotensi. Jadi dalam presentation ni saya akan tunjukkan dan senaraikan apa kriteria-kriteria yang perlu anda tengok untuk kenal pasti sama ada produk itu berpotensi ataupun tidak untuk dijualkan dalam kedai e-com pertama anda. Dan kemudian saya akan terangkan pada anda apa tools-tools dan teknik yang saya gunakan untuk research produk. Okay, tools yang pertama adalah saya gunakan tip.co. Tip.co ni adalah satu tools daripada overseas lah, yang di mana dia akan curate produk-produk yang hot dan trending untuk dalam satu tempoh yang tertentu. Dan dari situ kita boleh pilih lah mana yang produk-produk yang kita rasa ada potensi ikut melalui ciri-ciri yang saya senaraikan nanti. Kedua nanti saya akan tunjuk macam nak guna tools nama dia Niche Scraper. Dan kedua saya akan tunjukkan teknik macam mana untuk kita spy iklan-iklan ataupun produk-produk e-commerce yang orang overseas promote di tempat mereka. Jadi biasanya bila dalam Facebook ni biasanya kalau iklan diorang jalan biasanya memang diorang buat duit lah. Jadi kalau kita tengok diorang selalu keluarkan iklan yang orang kata produk mereka, jadi kita boleh andaikan produk tu memang hot. Jadi kita boleh gunakan dan listkan senarai-senarai yang mana kita akan buat lah. Okay, lepas tu dalam Facebook ni pula, teknik ni best sebab bila saya ajar nanti, apa yang best adalah setiap hari anda akan jumpa iklan-iklan produk-produk e-com yang hot. Jadi saya tak langsung sebenarnya anda tak perlu mencari secara keras lah, secara susah payah, sebab iklan-iklan ni sendiri akan cari anda. Jadi apa yang nanti dalam modul ni nanti saya akan tunjuklah macam mana cara nak buat. Lepas tu saya akan ajar macam mana nak guna saya nak guna Facebook Pixel Helper dan Turbo Ads Finder. Okay, kita pergi ke next. Jadi macam mana kita nak tahu produk kita tu ada potensi tinggi ataupun tidak untuk kita punya first kedai e-com. First, produk yang perlu anda cari adalah produk yang jenis menyelesaikan masalah, solve problem lah. Sebab kalau anda cari produk-produk yang trending ataupun produk-produk yang orang kata pelik sangat lah, dia akan agak susah nak jual. Jadi untuk cold traffic, maksudnya orang-orang yang tak kenal anda, orang kata first time nampak kedai anda, nampak produk anda, dia akan lebih tertarik dan terasa nak beli jika produk tu memang menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sekarang lah. Okay, produk yang bagus untuk anda jual dekat e-commerce secara dropship adalah produk yang susah nak jumpa kat kedai-kedai biasa. Contoh kalau produk tu ada kat Mr. DIY, memang korang tak payah jual lah. Ataupun kedai Eco ke Daiso ke apa kan. So basically, kalau produk tu ada low availability atau accessibility, korang boleh shortlistkan dalam senarai produk-produk yang korang nak jual nanti. Yang ketiga adalah produk yang korang pilih perlulah ada wow factor. Wow factor ni maksudnya dia perlu ada orang kata nampak macam mahal satu, nampak macam pelik, nampak macam fun, nampak macam canggih untuk menyelesaikan masalah diorang. Dan juga dia tak complicated lah. So sebagai contoh, kalau boleh jangan jual produk elektronik lah.
Produk elektronik macam kau jual drone ke kan. Produk-produk macam tu susah. Sebab apa, kalau orang yang baru first time nak main drone, korang kena ajar macam mana cara nak set up, cara nak kawal apa semua tu, belum campur kalau rosak ke apa. Jadi benda-benda macam ni akan menyusahkan anda nanti dalam bila buat customer service nanti, dan juga kemungkinan untuk barang itu di refund adalah tinggi. Jadi sebab korang dropship, jadi agak susah lah bila orang nak return barang dan korang kena settlekan warranty dia kan. Jadi kau boleh elakkan lah produk-produk yang complicated untuk customer pakai. Okay, lepas tu kalau boleh produk yang korang nak jual ni, mestilah korang boleh markup dengan harga yang sesuai dengan disposable income. Disposable income ni adalah orang kata pendapatan boleh guna lah. Kalau orang tu contoh pendapatan boleh guna ni, contohnya macam gaji 3,000, tapi sebab dia punya komitmen dan hutang banyak, dia punya balance untuk dipakai hanya adalah 500. Jadi kalau kau jual produk tu harga 500, memang susah lah, sebab disposable income saja dah 500. Mungkin kau jual RM50, mungkin dia belilah. Jadi kalau boleh jual produk yang boleh kata mampu milik dan juga sesuai dengan disposable income majoriti rakyat Malaysia. So kalau ikut saya punya pengalaman, saya tengok produk yang harga bawah 200 sangat mudah untuk dijual lah, melalui online dan juga melalui kedai e-commerce. Okay, yang seterusnya, produk yang korang pilih ni korang kena check sama ada tak supplier di Malaysia, dan juga korang kena apply dan tanya kat diorang boleh tak korang nak buat dropship. Sebab tak ada guna kalau korang cari produk power-power tapi kat Malaysia tak ada supplier. Dan kalau boleh saya tak nak you all ambil barang dekat China, AliExpress ke, Alibaba ke, Taobao ke. Sebab isu timing lah. Sebab kita nak buat dropship. Jadi dropship paling dekat, paling orang kata paling boleh harap sekali adalah AliExpress. AliExpress ni kalau kita order barang secara dropship, nak sampai kat Malaysia lebih daripada 20 hari. Jadi kebanyakan customer yang beli produk kat e-commerce ni, diorang tak boleh tahan lama, diorang tak boleh tunggu lama tu. Sebab saya dah pernah cubalah buat dropship, memang saya ambil terus China, memang ambil terus barang dari China kat AliExpress. Saya siap dah bagi tahu yang produk ni memang kena tunggu 20 hari ke atas. Diorang masih order, tapi lepas tu diorang bising. Jadi kita tak nak lah. So nanti saya akan tunjukkan macam mana nak cari supplier produk yang anda pilih tu untuk kat Malaysia. Kalau tak ada supplier kat Malaysia ni, kalau boleh jangan buat benda lain lah, sebab banyak lagi produk lain boleh buat. Okey, dan paling penting produk mestilah ada high demand. High demand ni korang boleh tengok kat Google Trend lah sebenarnya. Kalau tengok kat Google Trend, boleh tengok dekat search kat Google, tengok ada tak orang type cari penyelesaian masalah pada produk korang, ataupun boleh search kat Facebook lah. Siapa nanti saya tunjuk. Okay, so low availability ni samalah, tak ada jual kat kedai, ataupun tak ada orang jual dekat online ni secara agresif lah. Sebab kalau dah ada orang lain yang buat e-commerce, buat iklan gila hari-hari, agak susah lah sebenarnya korang nak compete. Kena pula dia memang simpan stok dan dia jual murah lagi pada anda, memang susah lah. Jadi kalau boleh cari produk yang low availability secara offline dan juga online. Okay, macam tadi saya dah cakap, produk tu mesti ada wow factor. Dia ada solusi unik, fun, pelik. So, formula untuk dapatkan winning product adalah berikut. Dia mesti menyelesaikan masalah, solve problem. Dia low availability, dia susah nak dapat online atau offline. Dan dia juga ada wow factor. So, kalau ada tiga-tiga kriteria ni, anda akan dapat winning product. Okay, simple kan? Kita cari produk yang menyelesaikan masalah, yang susah nak dapat, dan juga ada wow factor. Wow factor ni boleh jadi macam pelik, design baru, ataupun teknologi baru, cara guna dia nampak macam stylo, canggih, macam tu lah.
Contoh yang saya tengok, Baby Gyro Ball. Pernah tahu Baby Gyro Ball? Baby Gyro Ball ni kan ya, mangkuk baby yang boleh pusing-pusing 360 darjah ni. Yang ni sebenarnya ramai orang jual dulu sebelum ni. Dia jual nak dekat RM100 satu. Padahal harga dia RM1 lebih je. Ni lah produk yang saya jual sebenarnya. Dekat market Malaysia tak ada banyak-banyak produk. Ni salah satu dia lah. Sekarang ni saya dah stop jual. Saya jual produk lain pula. Bukan stop lah, saya pause. So saya tengok produk ni memang cukup kriteria formula winning produk tu. Jadi saya cuba. Saya tengok tak ada orang jual kat Facebook. Jadi saya buat iklan. Buat kedai, buat iklan. Alhamdulillah jadi. So kenapa produk ni jadi? Sebab dia solve problem. Dia menyelesaikan masalah ibu bapa yang penat mengemas bila nak makan bersepah. Kalau korang ada anak, korang tahulah. Kalau macam saya ada 4 orang anak kan, bila setiap kali pergi makan kat rumah ataupun kat kedai, memang bersepah macam berperang. Jadi mangkuk-mangkuk macam ni memang menyelesaikan masalah. Lagi kalau macam orang makan dalam kereta kan, memang sangat efektif lah. Memang sangat memerlukan lah. Yang kedua, produk ni susah nak jumpa kedai-kedai biasa. Saya dah tengok dekat Eco Shop, dekat DIY, dekat Daiso dan kedai-kedai biasa pun memang tak ada orang jual. Ada pun online. Tapi tu pun diorang tak promote gila-gila. Dan sales produk yang diorang jual online ni tak berapa. Saya tak tahu kenapa, tapi tak ramai orang beli. Padahal murah je. So dia menepati kriteria low availability. So dia punya wow factor dia adalah mangkuk ni dia pelik sikit sebab pusing macam mana pun makanan tak tumpah. Dia macam ada benda yang stable kan mangkuk tu kan. Jadi itulah wow factor dia. So saya define benda ni sebagai winning product dan saya test. Saya test memang alhamdulillah menjadi. So far saya test dalam sebulan. Dalam hari pertama saya buat ads terus dapat sale. Dapat, tapi sikit lah, dapat dalam 1, 2. Lepas tu saya start tengok data kat ads tu. Saya start scale. So dapatlah 3, 4 dan dia boleh maintain, orang kata satu hari RM200 ringgit. Cost dia dalam RM1.50 ke RM4 produk ni. Sebab saya ada banyak supplier. Ada supplier yang boleh harap, ada yang supplier tak boleh harap. Jadi bayangkan saya jual harga RM30 tak masuk pos. Produk ni harga dia beli kat supplier dalam RM3, RM1.50 ke RM3. RM3 lah kita ambil senang. RM3. So 10 kali ganda dia punya harga. Saya markup. Lepas tolak duit post, lepas tolak duit ads apa semua, saya ada 80% margin. Jadi memang bagus lah. Ada lagi produk-produk yang saya buat. Tapi ni salah satu contoh lah saya reveal kat korang. Kalau korang nak try lah. Tapi saya rasa kalau boleh cuba yang lain pula lah. Sebab nanti kan ramai pula yang try, korang tak dapat sale, tak tahu lah. Kalau boleh cuba produk lain. Nanti saya akan ajar macam nak cari produk lain lah. Saya pun akan share juga. Saya akan shortlistkan produk-produk mana yang hot untuk anda terus mula. So bonus tips untuk cari produk. Bonus tip untuk cari produk dan jual. Okay. So kalau boleh produk baru. Produk baru ni maksudnya produk yang orang kata baru di marketkan secara agresif. Macam produk Gyro Ball tadi. Dia sangat sesuai dijual melalui e-com branded store. E-com branded store ni maksudnya kedai e-commerce jenama sendiri. Nanti saya tunjuklah apa contoh kedai e-commerce jenama sendiri ni. Maksudnya anda create satu jenama. Contoh jenama dia Hafiz Eco Store. Itu adalah e-com branded store lah. Sebab maknanya kita tak pakai nama brand produk tu ke apa, atau nama brand orang ke apa kan. Jadi ni memang kedai ni memang e-commerce khas sendirinya. Dan kedai e-commerce, korang kena buat kedai e-commerce yang jual satu produk saja. Sebab ia lebih mudah untuk meyakinkan bakal pelanggan. Jadi bila korang buat kedai e-commerce yang banyak gila produk, ada berpuluh-puluh produk,
sebenarnya sangat susah untuk korang promote. Sebab satu produk korang kena target audience yang berbeza. Korang kena cari audience susah untuk beli satu jenis produk. Kau bayangkan kalau korang ada 50. Tak ke banyak duit ads korang kena keluarkan dan banyak kerja nak promote kan. Dan satu lagi, saya perasan saya test buat kedai e-commerce yang banyak produk dan juga yang satu produk. Satu produk ni conversion dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Walaupun saya promote produk yang sama, tapi kedai je yang saya konsep kedai je berbeza. Konsep kedai yang satu produk ni lebih tinggi daripada konsep kedai yang banyak produk. Jadi kalau untuk dalam kelas ni, saya memang sangat sarankan korang buat kedai specialty store lah. Mana kedai jual satu produk. Korang test, korang jumpa satu produk yang korang nak try. Okay, buat satu kedai specialty store untuk produk tu. Lepas tu test. Kalau jadi Alhamdulillah. Kalau tak jadi tukar je lah. Jangan tukar kedai tu. Jangan tukar terus nama kedai ke apa. Just tukar produk je. Tukar copywriting dan apa semua. Nanti saya tunjuk macam nak buat. Kalau boleh elakkan produk yang trending. Produk trending ni macam fidget spinner dulu kan. Produk-produk macam tu bukan tak boleh. Untuk orang-orang yang ikan bilis macam kita ni, sebenarnya susah nak bersaing. Sebab diorang ni nanti bila nampak benda tu trending, diorang akan beli pukal, diorang akan buang harga gila-gila. Jadi korang jangan elakkan lah produk tu. Sebab kalau korang nak bina bisnes e-commerce yang sustainable dan long term, cari produk yang menyelesaikan masalah macam saya cakap tu. Banyak macam contoh produk yang dulu popular yang menyelesaikan masalah. Produk posture corrector kan, produk yang untuk tulang belakang kan. Yang tu bagus. Even sekarang pun kalau korang nak jual pun boleh lagi. Sebab saya nampak orang lain dah slow sikit jual benda tu. Okay. So formula dia adalah own branded store plus one winning product. Korang akan buat money making e-com store. Okay. Simple kan? Cari dulu produk, lepas tu buat satu kedai e-commerce specialty store ni yang jenama sendiri. And then run macam biasa. Run dekat Facebook Ads dengan Instagram je cukup. InsyaAllah dia akan buat duit lah. Contoh, ni kedai e-com yang saya buat, Malaysia Best Deal. So Malaysia Best Deal ni konsep adalah setiap bulan saya akan tukar produk-produk trending. Saya cakap yang produk-produk ni semua saya pilih dan saya bagi deal yang special deal lah untuk sebulan je. Jadi setiap bulan memang saya akan keluarkan produk baru. Saya memang setiap hari memang saya akan research dan saya akan keluarkan ikut queue lah. Contoh bulan lepas saya keluarkan gyro bowl. Gyro bowl yang tadi tu yang baby punya mangkuk tu. So saya promote gila-gila. Dah buat duit dalam berapa ribu tu. Okay, lepas tu saya tutup offer tu. Saya tukar produk yang lain pula. So saya run lagi. Saya dah ada data dia. Data audience, pixel apa semua saya dah install. Jadi saya run je. Saya run, dapat lagi, senang lagi dapat masuk sale. Macam tu. So simple je. Jadi saya tunjuk macam mana konsep branded store ni dengan konsep kedai e-com satu produk. Okay, ni lah layout dia, malaysiabestdeal.com. So dekat atas ni saya letak video, boleh play lah. Sekejap lambat tak payah. Okay, lepas tu saya letak nama produk, copywriting sikit. Copywriting ni pun ada cara dia saya nak buat. Kedai ni saya buat sejam je. Lepas tu saya buat ads. Dalam masa beberapa jam lepas tu dah ada sale masuk. Gambar semua ni semua ambil kat Google, AliExpress. So ni konsep dia. Konsep one branded store. So memang tak ada katalog, tak ada apa lah. Dekat home ni pun, dekat menu ni pun ada about us je. Saya letak ni yang kau beli je. Memang tak ada choice lain lah. Nanti saya ajar macam mana nak buat produk, macam mana nak buat kedai macam ni.
Memang simple je. Korang jangan buang masa buat kedai yang banyak-banyak produk tu. Memang susah sebenarnya nak convert. Mungkin korang ada brand kuat, korang memang ada duit banyak macam Lazada, Shopee, boleh lah. Kalau tak ada, baik buat macam ni je. Simple. Okay. So, kita patah balik. Okay, so dalam next video, saya akan ajar anda pakai tools dan teknik khas bagi mempercepatkan masa mencari produk hot untuk kedai e-com anda. So, tools dia adalah saya guna thief.co, Niche Scraper dan juga Facebook Method lah. Macam mana saya buat, kita go to the next video. Okay, terima kasih.